Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi, teacher. Okey, dah sarapan dah? Dah makan semua dah? Okey ya, hari ni kita tengok tajuk ni ya. Tengok muka surat 84. Kita sambung ni ya. Gutasi dalam tumbuhan. Kita sambung tajuk ni. Okey, apa itu gutasi ya? Apa maksud dia gutasi? Gutasi ialah ni ya, rembisan air yang keluar ni daripada hujung daun. Hujung daun ni kalau kita tengok awal-awal pagi, malam-malam, ada jenis tumbuhan yang mengeluarkan titisan air di hujung-hujung daun dia. Ini berlaku selalunya dalam keadaan sejuk lah, dalam keadaan sejuk, dalam lepas hujan, dalam keadaan persekitaran kita lembap, berlaku proses gutasi ni. Okay, jadi yang ni penting lah ya. Ni gutasi ialah, apa tu gutasi? Gutasi ialah rembisan air melalui hujung daun. Hujung urat daun akibat tekanan akar yang tinggi. Pada masa berlaku gutasi ni, proses transpirasi tidak berlaku lah, kurang berlaku. Transpirasi apa, ingat lagi tak transpirasi? Transpirasi air yang berlebihan daripada tumbuhan, dia akan keluar melalui stoma daun. Akan keluar melalui stoma daun, itu transpirasi. Jadi bila berlaku gutasi ni, proses transpirasi rendah. Okey, jadi gutasi ialah rembisan air melalui hujung urat daun akibat tekanan akar yang tinggi. Itu dia punya penerangannya, rembisan air melalui hujung. Kamu boleh gariskan mana yang saya tik tu. Urat daun akibat tekanan akar yang tinggi. Itu dia gutasi. Okay, jadi kalau kita tengok sini, gutasi berlaku apabila tekanan akar tinggi dan kadar transpirasi rendah. Kadar transpirasi rendah maksudnya tak ada banyak air yang keluar melalui stoma daun. Kadar transpirasi selalu tinggi pada waktu tengah hari kan. Banyak air akan keluar daripada daun pada masa panas. Okey, kalau kita tengok gutasi ni, dia selalu berlaku pada waktu malam. Pada waktu malam dan awal pagi. Cuba perhatikanlah pokok-pokok dekat depan rumah kamu awal pagi. Waktu malam, kelembapan tinggi dan suhu persekitaran yang rendah. Okey, apa berlaku apabila kelembapan tinggi dan suhu persekitaran yang rendah. Okey, yang ini berlaku apabila tekanan akar. Kita dah belajar tentang tekanan akar, di mana air daripada akar akan naik ke atas, menolak air dekat bahagian hujung pucuk ni. Tekanan akar tinggi, jadi air terpaksa keluar melalui urat-urat daun ni. Ini yang kita kata sebagai gutasi. Ada apa soalan nak tanya sini? Boleh? Boleh ya? Tekanan akar, pelajaran sebelum ni kita dah belajar.
tekanan akar pelajaran sebelum ni kita dah belajar apa tu tekanan akar. Air daripada akar akan naik ke bahagian lain tumbuhan melalui akar. Ni nanti kalau ada nota dia saya share nanti ya. Ni gutasi boleh ya. Next, kita bandingkan gutasi dengan transpirasi. Proses transpirasi pun kita dah tengok sebelumnya ya. Gutasi dan transpirasi. Transpirasi macam kita tengok tadi, air hilang melalui stoma daun. Kalau gutasi melalui hujung daun ya. Okey, kalau kita tengok persamaan dia, gutasi dan transpirasi, kedua-duanya berlaku di bahagian daun. Kedua-duanya melibatkan kehilangan air dari tumbuhan. Itu persamaan dia. Okey, kalau kita tengok perbezaan antara gutasi dan transpirasi, gutasi berlaku pada waktu malam dan awal pagi. Transpirasi berlaku pada waktu siang, panas dan berangin. Ingat lagi tak transpirasi yang kita dah belajar tu? Sebelum ni kita ada tengok transpirasi. Bab mana ya transpirasi? Pasal berapa transpirasi sebelum ni kita belajar? Buku surat 36 kan? Kita dah belajar tentang transpirasi. Kehilangan air daripada tumbuhan melalui stoma. Buku surat 36. Yang ni. Transpirasi kehilangan air dalam bentuk uap air secara sejatan daripada tumbuhan ke atmosfera. Ni ya, daun. Stoma biasanya kebanyakannya terdapat di bahagian bawah daun ya. Jadi air hilang melalui stoma. Itu yang kita kata sebagai transpirasi. Berlaku selalu pada waktu panas lah. Okey, kita balik tadi muka surat 84. Okey, perbezaan antara gutasi dan transpirasi ya. Kemudian gutasi berlaku pada tumbuhan herba. Tumbuhan herba tu tumbuhan yang kecil-kecil lah. Transpirasi berlaku pada semua tumbuhan. Tumbuhan kecil, tumbuhan besar semua berlaku transpirasi. Yang ni air terbebas dalam bentuk titisan. Kalau kita tengok sini titisan air akan keluar ya. Yang ni air terbebas dalam bentuk uap air. Air terbebas melalui urat daun. Transpirasi air terbebas melalui stoma. Gutasi berlaku apabila tekanan akar tinggi. Maksud dia banyak air daripada bawah naik ke atas. Transpirasi berlaku akibat pembukaan dan penutupan stoma. Jadi bila stoma buka banyak air akan keluar. Terutamanya waktu pagi ya. Waktu malam stoma selalunya tutup. Bila tutup air tak dapat keluar. Jadi air akan keluar secara gutasi.
Melalui gutasi ni air yang kaya dengan mineral pun akan keluar. Sepatutnya mineral tu digunakan oleh tumbuh-tumbuhan. Tapi sebab tekanan akar ni, air yang kaya dengan mineral pun akan keluar. Transpirasi pula hanya membebaskan molekul air yang tulen saja. Jadi transpirasi ni dia hanya mengeluarkan air. Okey, itu beza dia. Transpirasi dan gutasi. Embun lain ya, embun lain. Embun tu titisan air dekat udara. Itu titisan air dekat udara. Gutasi ni air yang keluar daripada tumbuhan. Embun titisan air di udara. Air tulen, air yang tulen lah, tak ada mineral. Air mineral dia ada mineral lah, ada kalsium, ada fosforus. Tu air yang ada mineral. Kita ada belajar sebelum ni zat-zat yang diperlukan oleh tumbuhan kan. Tumbuhan memerlukan zat kalsium, fosforus. Tu semua mineral. Ni siapa yang tanya tekanan akar tadi? Ni tekanan akar. Air diserap oleh rambut akar. Daripada rambut akar dia naik pergi pada xylem pada akar tu. Kemudian dia akan terus naik pergi batang dan daun. Ni tekanan akar. Ya, semua tumbuhan melakukan transpirasi ya. Okey, kita tengok keadaan tumbuhan yang tidak menjalankan transpirasi dan gutasi. Okey, tengok kalau tumbuhan tu tidak menjalankan gutasi, apa jadi? Ni tadi ni semua penting ya, kamu boleh tikkan dan baca semua ya, penting ya. Yang ni pun sama. Okey, kalau tumbuhan tidak menjalankan gutasi, tengok apa terjadi. Proses penyerapan air oleh sel rambut akan terganggu. Tekanan akar tidak dapat dikekalkan. Kalau tak ada gutasi ya. Tekanan akar tidak dapat dikekalkan. Proses penyerapan air akan terganggu. Sebab dalam tumbuhan dah ada banyak air. Jadi dia tak keluar. Kalau tak keluar, nanti proses penyerapan air oleh akar terganggu. Kemudian, kalau tidak berlaku gutasi, bahan kumuh tumbuhan tidak dapat disingkirkan. Jadi melalui gutasi ni juga bahan kumuh disingkirkan. Bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh tumbuhan disingkirkan juga. Okey, kalau tekanan akar, kalau gutasi tidak berlaku, tekanan akar menyebabkan tekanan di dalam urat daun menjadi tinggi. Tekanan akar menyebabkan tekanan dalam urat daun menjadi tinggi dan urat daun pecah. Bila pecah, dia sudah rosaklah, dia akan gugur dan kena jangkitan patogen. Itu bahayanya kalau tumbuhan tidak menjalankan gutasi. Okey, kalau tumbuhan tidak menjalankan transpirasi.
Transpirasi air keluar daripada tumbuhan melalui stoma, transpirasi pada waktu pagi dan panas. Okey, transpirasi ni kita dah tengok sebelum ini fungsi dia untuk mengekalkan suhu dalam badan tumbuhan. Samalah macam kita bila kita buat aktiviti yang lasak, kita berpeluh. Bila kita buat aktiviti yang lasak, suhu badan kita naik. Jadi untuk menurunkan suhu badan kita berpeluh. Peluh yang sejat tu akan menyerap haba daripada badan kita keluar. Sama juga untuk tumbuhan. Bila transpirasi dia akan membawa haba lebihan daripada tumbuhan keluar daripada tumbuhan. Okey, dia membawa haba keluar. Jadi kalau tak ada transpirasi, kenaikan suhu berlaku. Kenaikan suhu pada tumbuhan berlaku. Bila suhu naik, enzim akan ternyah asli. Enzim dalam tumbuhan ternyah asli. Jadi kalau dia ternyah asli, proses-proses yang berlaku di dalam tumbuhan seperti proses fotosintesis dan respirasi akan terganggu. Kemudian yang macam kita tengok sebelum ini, kepentingan transpirasi untuk membantu mengangkut air dan mineral daripada akar ke bahagian atas tumbuhan kan. Jadi kalau tak ada transpirasi, pengangkutan ion pun terganggu. Pengangkutan ion mineral. Tidak dapat diangkut daripada akar. Ke bahagian lain tumbuhan. Ion mineral dan air lah. Pengangkutan air pun terganggu ya. Kalau tak ada air, tumbuhan tidak boleh membuat proses fotosintesis. Sebab proses fotosintesis memerlukan air juga kan. Ini menyebabkan tumbuhan itu akan layu dan akhirnya mati. Itu yang berlakulah kalau tumbuhan tidak dapat menjalankan proses transpirasi dan gutasi. Okey, kita sudah habis bahagian gutasi ni. Ada apa-apa nak tanya? Boleh? Boleh ya, gutasi boleh faham Okey, kalau sudah, kita terus pergi kepada proses translokasi dalam tumbuhan. Apa tu proses translokasi dalam tumbuhan? Okey, ni dia. Maksud dia kamu boleh tikkan dalam buku teks. Translokasi ialah pengangkutan bahan organik. Pengangkutan bahan organik dalam tumbuhan. Seperti glukosa, asid amino, hormon. Dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Itu dia translokasi. Kita tahu semasa proses fotosintesis, tumbuhan membuat glukosa. Jadi glukosa daripada daun akan diangkut ke bahagian-bahagian lain tumbuhan. Proses dia kita kata sebagai proses translokasi. Itu maksud translokasi ya. Okey, yang ni pun penting juga. Tikkan ya.
Okey, seorang baca ni. Seorang baca perengan tu. Translokasi membantu tumbuhan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan untuk pertumbuhan dan respirasi seperti akar, buah, hujung cucuk atau bunga yang sedang berkembang. Selain itu, translokasi juga mengangkut hasil fotosintesis yang berlebihan ke bahagian tumbuhan seperti rhizom, umbisi dan berbawang. Jadi itu translokasi ya, dia mengangkut hasil fotosintesis. Daripada daun ke bahagian lain tumbuhan, dan juga kalau ada berlebihan katakanlah ada glukosa berlebihan, dia akan tukar dalam bentuk kanji dan disimpan dekat bahagian akar dia, rhizom, umbisi, bawang. Ni macam ubi kentang, bawang tu semualah. Semua tu berlaku melalui proses translokasi. Okey, tengok sini dia ada bagi gambar dia. Ni gambar ni penting juga ya. Tekan. Okey, nombor 1 kamu tengok sini daun. Sukrosa diangkut ke dalam tiub tapis. Ni tiub tapis untuk ni phloem. Ni tiub tapis phloem. Makanan bergerak melalui tiub tapis ya. Okey, glukosa akan bergerak melalui tiub tapis. Kamu jangan guna perkataan sukrosa. Kalau boleh gunakan perkataan glukosa ya. Jangan guna sukrosa, glukosa. Sebab hasil fotosintesis yang kita dapat adalah glukosa ya. Tukar jadi glukosa. Tulislah dekat pensel atas tu glukosa ya. Ni pun glukosa, tukar jadi glukosa. Okey, glukosa diangkut ke dalam tiub tapis nombor 1. Nombor 2, pengangkutan glukosa ke dalam tiub tapis melalui sel rakan. Kalau kita ada tengok struktur xilem, dia ada sel rakan sebelah dia. Ini tiub tapis, sebelah dia sel rakan. Sel rakan ini ada banyak mitokondria untuk memberikan tenaga bagi pergerakan bahan tadi. Pengangkutan glukosa ke dalam tiub tapis melalui sel rakan daripada sel daun akan mengurangkan keupayaan air di dalam tiub tapis. Okey, jadi kat sini apa berlaku, ini sel daun. Glukosa bergerak daripada sel daun pergi pada sel rakan. Daripada sel rakan dia masuk ke dalam xilem ke dalam phloem. Ini phloem. Dia masuk ke dalam phloem. Bila ini berlaku, sini dah banyak makanan kan, sudah banyak glukosa. Jadi keupayaan air dia akan berkurang. Gunakan perkataan ni keupayaan air ya. Jangan kata air saja, tak boleh ya. Ini cara dia, teknik dia. Keupayaan air. Mesti guna perkataan keupayaan air. Kalau kamu tak tulis keupayaan air, tak ada markah kat situ ya. Okey, jadi bila glukosa dah masuk sini, keupayaan air dia berkurang. Ini menyebabkan air daripada xilem masuk ke dalam tiub tapis. Air daripada xilem tengok ni. Ini xilem, ini phloem. Jadi air daripada xilem akan meresap masuk secara osmosis. Perkataan osmosis pun mesti ada kalau kamu gunakan perkataan molekul air ya. Molekul air meresap masuk secara osmosis. Kat sini saya dah tekankan sebelum ni perkataan yang mesti ada kalau molekul air, tambah perkataan molekul sini ya. Mesti ada perkataan meresap, mesti ada perkataan osmosis. Itu semua mesti ada, baru kamu boleh dapat markah penuh. Kalau kamu kata air masuk daripada xilem pergi phloem, tak ada markah ya.
Kamu mesti kata air dari xylem meresap masuk ke dalam tiub tapis secara osmosis. Baru dapat markah kat situ. Okey, itu nombor 2 berlaku. Tengok air masuk ya. Saya ulang lagi sekali. Tadi sel daun berfotosintesis, dia menghasilkan glukosa. Glukosa bergerak ke sel rakan. Daripada sel rakan, glukosa bergerak ke tiub tapis. Jadi bila glukosa sampai di tiub tapis, keupayaan air dia menjadi kurang. Jadi air daripada xylem akan meresap masuk secara osmosis. Bila air masuk sini secara osmosis, nombor 3, meningkatkan tekanan hidrostatik di dalam tiub tapis. Jadi dekat sini dia punya tekanan hidrostatik tu bertambah. Bila tekanan hidrostatik bertambah, nombor 4, kandungan phloem ditolak sepanjang tiub tapis. Jadi bila dia punya tekanan meningkat, dia boleh tolak makanan ke semua bahagian tumbuhan. Okey, nombor 5. Nombor 5 dia kat sini ya. Kandungan glukosa. Kandungan glukosa dalam phloem ini akan diangkut daripada tiub tapis ke bahagian-bahagian lain tumbuhan. Dekat sini. Jadi bila ada tekanan, dia bergerak dan diangkutlah ke bahagian-bahagian lain tumbuhan. Yang memerlukan. Nombor 6. Okey, bila kat sini dia dah makanan dia semua dah keluar. Dah keluar pergi pada batang, buah semua dah keluar kandungan sukrosa dia. Jadi bila semua sudah keluar sini, kebanyakannya dah keluar. Jadi kat sini keupayaan air dia menjadi kurang. Keupayaan dia menjadi tinggi. Keupayaan air dia tinggi sebab air dia belum keluar ya. Keupayaan air dia menjadi tinggi. Bila sini tinggi, ini akan menyebabkan air meresap masuk ke dalam xylem. Okey, itu dia proses yang berlaku laluan translokasi dalam tumbuhan. Macam mana proses translokasi berlaku? Okey, saya ulang balik lagi sekali tengok ya. Proses translokasi iaitu proses pemindahan, proses pengangkutan bahan makanan dalam tumbuhan ya. Mula-mula proses fotosintesis menghasilkan glukosa. Glukosa dari sel daun akan bergerak ke sel rakan, pergi pada tiub tapis, phloem, ni phloem. Nombor 2, bila banyak makanan di sini glukosa, keupayaan air di dalam tiub tapis menjadi rendah. Jadi dia akan ambil air daripada xylem. Molekul air akan meresap masuk daripada xylem secara osmosis. Kemudian dia bergeraklah, nombor 5 dia hantar ke semua bahagian tumbuhan. Lepas semua bahan itu keluar, glukosa tadi keluar, keupayaan air di sini phloem menjadi tinggi. Bila keupayaan air tinggi, air itu akan meresap pergi ke dalam xylem. Itu yang berlakulah. Itu dia translokasi dalam tumbuhan. Any question? Ni semua kena tahulah, kena ingat. Kamu boleh faham kan?
Kena ingatkan balik lah. Jelas ya? Okey, bagus. Okey, kalau tak ada apa sini, kita pergi pula pada bahagian lagi satu. Ni tengok ni ya, eksperimen ni. Saya rasa eksperimen ni dulu form 2 ke? Form 2 ke kamu dah belajar saya rasa yang ni. Apa dia buat? Pergelangan ini dia potong. Ini batang, pergelangan ini dia potong. Lepas potong tu, selepas tu apa jadi ya? Lepas beberapa minggu dibiarkan. Kat sini dia kata kamu kena biarkan selama 3 minggu. Apa akan jadi pada pokok ni? Dia potong, dia buang dia punya phloem. Apa tadi? Ada jawapan tadi apa? Okey, bengkak. Apa yang bengkak? Bahagian mana? Atas ke bawah? Bahagian atas ini akan bengkak kan? Yes. Bahagian atas ini akan bengkak. Sebab apa dia bengkak? Kenapa dia bengkak? Pengumpulan glukosa. Yes. Pengumpulan glukosa hasil fotosintesis tidak dapat diangkut ke bahagian bawah. Jadi bahagian atas ini akan bengkak, bahagian bawah akan mengecut. Dia akan mengecut jadi kecil. Atas jadi bengkak sebab pengumpulan glukosa. Ini yang ditunjukkan oleh eksperimen ni lah. Kalau kita tengok hipotesis dia, cuba tengok hipotesis dia. Bahagian atas membengkak dan bahagian bawah mengecut. Apa dia punya manipulasi tu? Bahagian gelang kulit yang dibuang. Ini kita akan sediakan 2 pokok lah. Satu yang gelang dia ada, lagi satu gelang batang dibuang. Itu manipulasi. Bergerak balas, keadaan bahagian atas dan bawah batang pokok ini. Bergerak balas. Malah kita gunakan pokok yang sama, jadi kamu boleh kata jenis pokok. Okey, itu eksperimen ni lah. Okey, kita pergi bahagian seterusnya, fitoremediasi. Apa tu fitoremediasi? Ini semua penting ya kat bahagian ni. Kamu boleh tikkan. Okey, seorang baca. Ini lebih kepada perbincangan ya. Cuba baca seorang. Alam sekitar dan kesihatan manusia boleh terjejas jika air sisa daripada aktiviti domestik, pertanian, penternakan dan perindustrian tidak dirawat. Bekalan air akan dipenuhi dengan logam berat dan bahan pencemar. Keperluan pengurusan dan rawatan air sisa adalah penting bagi menangani krisis kekurangan bekalan air bersih, isu pencemaran sumber air dan kos perawatan air semakin meningkat. Bagi mengatasi masalah ini, kaedah fitoremediasi merupakan salah satu alternatif dalam merawat air sisa dengan menyingkirkan logam berat serta memerangkap nutrien dan mikroorganisma berbahaya. Rawatan fitoremediasi merupakan tumbuhan akuatik yang dapat menyerap logam berat dan nutrien yang terdapat dalam air itu. Okey, jadi fitoremediasi ni dia cuba menyingkirkan bahan-bahan tercemar dan logam-logam berat yang terdapat di dalam air ya. Ini definisi dia ya. Okey, ini pun kamu boleh tikkan ni.
merupakan kaedah rawatan yang menggunakan tumbuhan. Dia nak singkirkan bahan tercemar dalam air dan logam-logam berat dalam air, dia menggunakan tumbuhan. Dia menggunakan tumbuhan untuk tujuan degrasi, pengekstrakan dan penyingkiran. Maksudnya membuang bahan tercemar tersebut daripada air yang terdapat di dalam tanah ataupun air kolam biasa. Untuk menyingkirkan daripada air. Itu fitomigdriasi. Kita gunakan tumbuhan untuk menyingkirkan bahan pencemar yang terdapat di dalam air. Okey, kat sini dia bagi contoh. Contoh dia dekat sini tengok. Dia guna pokok keladi bunting. Keladi bunting dekat air ni. Jadi keladi bunting ni dia boleh menyerap bahan tercemar dan logam-logam berat di dalam air. Dia boleh serap. Jadi diorang tanam ni lah keladi bunting. Tak payah taruh ubat apa-apa. Tanam tumbuhan ni dah. Dia boleh singkirkan bahan tercemar di dalam air. Keladi bunting. Apa lagi contoh dia bagi? Okey, ini pun penting ya. Ni. Keladi bunting mempunyai akar yang panjang, dapat menyerap logam berat seperti kuprum dan plumbum di dalam air. Dia boleh serap melalui akar dia. Okey, cuba tengok muka surat seterusnya. Dekat sini apa pula dia guna? Dia guna bunga matahari. Dia guna bunga matahari dekat sini sebagai Hyperacumulator. Hyperacumulator untuk menyingkirkan logam-logam berat yang terdapat dekat sini. Kemudian dekat sini pula penggunaan pokok kiambang pula. Ni pokok kiambang. Terdapat dalam tumbuhan akuatik untuk merawat air sisa. Air sisa air kumbahan ni lah. Jadi ditanam pokok kiambang. Pokok kiambang ni boleh menyerap logam-logam berat. Dia menyerap logam berat dan dia juga menyerap nutrien lah dekat loji kumbahan ni. Mereka tanam pokok kembung, kiambang. Kemudian kangkung. Kangkung pun sama, dia dapat menyerap bahan-bahan berbahaya seperti merkuri daripada tanah. Jadi dia dapat membersihkan tanah daripada merkuri lah. Dia menyerap merkuri. Kangkung ada dua, dia kata kangkung darat, kangkung air. Kangkung darat menyingkirkan merkuri daripada tanah, kangkung air menyingkirkan logam berat seperti kadmium daripada air. Okey, itu dia proses fitoremediasi. Menggunakan tumbuhan untuk menyingkirkan bahan-bahan tercemar dalam air dan juga tanah. Ini diguna matahari, bunga matahari untuk singkirkan bahan-bahan tercemar dalam tanah. Any question here? Tu kangkung pun boleh kangkung pun boleh. Kangkung kalau makan tu lain Kalau kita makan kangkung dia ada vitamin C dan serat.
Itu saja. Dia tidak berfungsi untuk menyingkirkan bahan bahaya dalam badan kita. Yang singkirkan bahan bahaya dan toksik dalam badan kita ialah hati. Hati yang akan singkirkan. Kalau kita makan kangkung, kita dapat vitamin C dan serat. Mana eksperimen ni tadi ya? Eksperimen ni kan? Ya, lama-lama pokok ni akan matilah. Lama-lama pokok ni akan mati sebab makanan tidak bergerak ke bawah. Akar, bahagian akar pun tak dapat makanan, lama-lama dia akan mati. Ada apa-apa lagi nak tanya? Pada awal eksperimen keadaan batang normal lah. Bahagian atas gelang dalam keadaan normal, bawah pun dalam keadaan normal, biasa. Dalam keadaan normal, awal-awal dia normal. Pokok yang terlibat dengan fitomediasi dia tidak terjejas. Dia tidak terjejas, dia normal saja. Dia takkan terjejas. Okey, boleh ya? Okey, untuk minggu depan kita akan masuk tajuk seterusnya lah. Tajuk apa tu? Tajuk bab 5. Minggu depan kita akan masuk bab 5, gerak balas dalam tumbuhan pula ya. Okey, sini ada soalan sikit, kita cuba buat. Okey, tengok soalan ni. Nombor 1, what is the answer? Tak nampak ya? Kejap. Kejap saya cuba besarkan. Boleh? Mana tadi dia pergi? Nombor 1, mengapakah sel-sel xilem dikatakan sebagai sel-sel mati? B kurang tepat. B kurang tepat. D, yes, betul Liliana, D. Tidak mempunyai fotoplasma, sitoplasma. Kita kata dia sel-sel mati sebab dia tidak mempunyai sitoplasma. Kenapa Nurul Zatul tak boleh nampak? Yang lain boleh nampak tak? Boleh kan? Cuba besarkan sikit skrin kamu, Nurul Zatul. Okey, nombor 2. Cari jawapan nombor 2. Bila bagi jawapan, tulis nombor soalan ya. Nombor 2, apa jawapan? Yes, betul. Plat tapis. P itu plat tapis ya. Okey, number 3. A. Nombor 3. Nombor 2 A betul. Nombor 3.
Tulis nombor soalan ya. 3 pun A ya, akar. Betul. Nombor 3 A, akar. Betul. Akar. Yang ni pun plate tapis tadi. Okey, nombor 4. Yang manakah benar tentang gutasi? Yes, number 4 is A kan? Gutasi berlaku pada waktu malam. Gutasi berlaku tanpa kawalan. Memang tumbuhan tak boleh kawal ya. Kemudian 3 ni salah lah, bukan molekul tulen. Gutasi melibatkan minerals ya. Gutasi berlaku pokok tinggi salah. Dia berlaku pada tumbuhan herba. Okey, betul. Okey, nombor 5. Yes, betul. D. Nur Fadila. Fitomediasi berlaku jimatkan kos lah sebab kita guna tumbuh-tumbuhan hutan macam tu kan, kiambang, matahari. Dia mengekalkan kesuburan tanah dan mengekalkan keadaan semula jadi alam sekitar. Yes. Meningkatkan kandungan nutrien tanah tak ada. Dia hanya membersihkan pencemaran bahan-bahan pencemar dalam tanah saja. Jadi nombor 5 tu dia. Nombor 1 ini, nombor 1. Xylem lah, tentang xylem. Kan sebelum ni dah belajar. Kamu baru masuk grup ya? Xylem sebelum ni dah belajar. Xylem kan terdiri daripada sel-sel mati. Xylem terdiri daripada sel-sel mati. Kenapa kita kata sel-sel mati? Kerana dia tidak mempunyai sitoplasma. Ini kamu boleh tengok buku teks. Muka surat 77, cuba tengok. Ni dah belajar dah sebelum ni. tujuh. Saya ulang balik tengok yang ni. Okay, this the one. Xylosallus xylem merupakan sel-sel mati kerana tidak mempunyai sitoplasma. Boleh faham Ika tu? Ika Zulaika. Boleh? Ada nota dia ada dalam buku teks. Sebelum ni saya dah bagi dah. Sel mati, sel tak hidup lah. Sel boleh bahagi kepada 2, sel yang hidup dan sel yang mati. Okay, xylem dibina daripada sel-sel yang mati. Dia tak hidup. Okay, kita tengok latihan ni pula. Okey, nombor 6. Cuba baca dulu soalan dia. Dah lari balik. Sekejap ya. Nombor 6 tentang gutasi ni. Cuba baca soalan dia. Cuba fahamkan.
Yes, betul. Nombor 6A jawapan dia gutasi. Betul. Okey, gutasi. Okey, tengok soalan B pula. Namakan dua keadaan di mana proses gutasi ini boleh berlaku. Tulis nombor soalan dan jawab ya. Yes. Siapa tu nobody? Berlaku pada waktu malam. Betul. Lagi satu. Berlaku pada waktu malam dan awal pagi. Betul. Lagi? Kenapa ada jawapan tekanan akar? Ini keadaan sekeliling, dia kata B. Okey, tekanan akar yang tinggi, betul. Tumbuhan herba tu kurang tepat ya. Kamu tengok soalan dia. Dia kata beri dua keadaan yang menyebabkan proses gutasi berlaku. Dua keadaan. Dia tak tanya bergutasi berlaku di mana. Keadaan. Okey, berlaku pada tekanan akar tinggi. Lagi apa? Bagaimana dengan suhu? Bagaimana dengan suhu? Yes, suhu yang rendah. Suhu sekeliling yang rendah. Jangan suhu rendah je lah buat ayat dia. Dalam biologi kamu mesti ada ayat penuh. Jangan tergantung. Apa-apa ayat pun jangan tergantung. Lengkapkan. Suhu sekeliling yang rendah. Yes, betul. Kelembapan. Kelembapan apa? Kelembapan udara yang tinggi. Tambah sikit ayat tu ya, Nurul. Jawapan kamu betul tadi, tambah sikit ayat dia. Kelembapan udara yang tinggi. Antara dua faktor yang menyebabkan berlakunya gutasi. Tekanan akar yang tinggi pun boleh ya. Yang kamu jawab tadi boleh ya. Kelembapan tu kita tengok kelembapan pada satu tempat lah. Kelembapan relatif tu kita bandingkan dengan lain. Kelembapan relatif, katakan dalam daun dan di udara, kita banding. Relatif tu perbandingan. Tengok soalan betul-betul tadi ya. Dua keadaan. Dia tak kata gutasi berlaku di mana. Kalau dia kata gutasi berlaku di mana, itu baru tumbuhan herba. Ini dia kata dua keadaan berlaku gutasi pada sesuatu tumbuhan. Jadi bila suhu rendah, kelembapan tinggi, tekanan akar tinggi, boleh berlaku gutasi. Okay, next C. Cuba cari jawapan dia C. Dia tanya kesan pada daun ya. Tengok soalan baik-baik. Terangkan satu kesan pada daun. Daun, apa jadi pada daun? Itulah kamu kena ikut betul-betul soalan ya. Liliana cubaan yang baik, tapi kamu ini kamu cerita pasal tekanan akar. Ini dia tanya kesan pada daun. So kamu cerita apa jadi pada daun.
What will happen to the daun? Kalau dia tanya apa kesan gutasi pada tumbuhan, jawapan Liliana ni betul. Tapi ini dia tanya pada daun ya. Yes, correct. Nur Fadlila betul ya. Tengok jawapan Nur Fadlila betul. Tekanan urat daun menjadi tinggi dan daun, bukan daun, urat daun. Dan urat daun akan pecah. Pastikan kamu guna ayat yang betul ya. Tekanan urat daun menjadi tinggi dan menyebabkan urat daun akan pecah. Seterusnya menyebabkan jangkitan patogen dan daun akan gugur. Betulkan sikit Nur Farlina? Tekanan urat daun menjadi tinggi dan urat daun menjadi pecah. Seterusnya menyebabkan jangkitan patogen dan daun akan gugur. Tekanan urat daun tinggi dan betul kan? Tekanan urat daun menjadi tinggi dan urat daun. Tulis urat daun. Betulkan balik semula urat daun. Tekanan urat daun menjadi tinggi dan urat daun menjadi pecah, seterusnya menyebabkan jangkitan patogen dan daun akan gugur. Yes, ini jawapan yang lengkap. Okey, apa jadi pada daun? Ini jawapan yang lengkap. Tekanan urat daun menjadi tinggi dan urat daun pecah, jangkitan patogen, daun akan gugur. Yes, ini 3 markah. Kamu boleh dapat markah dekat sini, tekanan urat daun yang tinggi. Tekanan urat daun tinggi dapat 1 markah. Urat daun pecah, kamu boleh dapat 1 markah. Jangkitan patogen, urat daun gugur lagi 1 markah. 3 poin ada kat sini. Okey, soalan D seterusnya. Bandingkan dengan proses transpirasi. 2 markah, jadi bagi 2 poin. Dia suruh banding dekat sini ya. Apa maksud banding? Ini pun teknik menjawab juga ya. Dia kata banding. Kalau banding, kamu mesti bagi tahu persamaan 1, perbezaan 1. Itu maksud banding. Jadi kalau dua-dua kamu tulis dia punya perbezaan, kamu dapat 1 markah je ya. Macam inilah selalu pelajar biologi hilang markah. Kena baca soalan betul-betul. Tengok tadi dia kata daun. Jadi kamu kena terang pasal daun. Kadang-kadang kamu baca banyak-banyak pun, kamu tak ikut teknik seperti ni, markah hilang ya. Jadi mesti tengok betul-betul dia cakap apa, daun. Fahamkan soalan baik-baik. Kemudian dekat sini dia suruh banding. Perkataan banding maksud dia 2 markah, 1 persamaan dan lagi 1 perbezaan. Itu yang dia nak. Tulis 1 persamaan dan perbezaan. Okey, apa Nabil tulis dekat sini? Gutasi berlaku pada waktu malam dan awal pagi, manakala transpirasi berlaku pada waktu siang yang panas dan berangin. Okey, ini 1 markah saja ya Nabil. Ini perbezaan 1 markah. Mana persamaan dia? Kedua-duanya berlaku di bahagian daun. Yes. Kalau kamu tulis ini 2 poin, baru kamu akan dapat 2 markah ni. Macam tu susah nak dapat markah dalam bio. Dua poin ini mesti ada, baru dapat 2 markah. Jadi itu maksud bandingkan ya. Kamu tulislah sambil-sambil tu dekat buku latihan ke mana-mana ya. Dah cantik dah? Okey, Nur Fadila pun betul jawapan, baru dapat 2 markah ya. 1 perbezaan dan 1 persamaan. Itu maksud bandingkan. Kalau dia kata bezakan dia bagi 2 markah.
Jadi kamu kena tulis 2 perbezaan. Kalau bandingkan, tulis 1 persamaan dan 1 perbezaan. Baru boleh dapat 2 markah. Okay, that's all. Any other question? Tak payah tulis, kamu tak payah tulis persamaan. Kamu tulis macam ni cukup. Bila pemeriksa, right, dia tahulah mana perbezaan, mana persamaan. Kamu tak payah cakap persamaan berbeza ke, tak payah. Pemeriksa dia tahu. Pemeriksa baca ayat dia sudah tahu. Okey. Nanti latihan tu nanti saya hantar ya. Nanti saya hantar dalam grup latihan tu. Okey ya. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa minggu depan tajuk bab 5 ya. Kalau ada masa tengok-tengok dululah bab yang ni, baca mana yang kita dah belajar ni, lepas ni baca. Ingatkan. Saya akan hantar latihan tu, cuba kamu buat balik. Lepas tu minggu depan kita masuk bab 5. Bab 5 gerak balas dalam tumbuhan. Okey, thank you semua. Okey, thank you.